Hai. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya. So, nampak dressing saya pada pagi ni. Sekarang jam dekat 7:30. So, kita akan start sesi kita pada pagi ini. Sesi untuk berkenalan dan juga untuk berbincang-bincang, bersembang-sembang pasal lada. Okay. So, let us go to kebun lada. So, di sini kita akan bertemu dengan expert lada. Expert lada. Hai pagi. Good morning. Kita jumpa dengan expert lada. Jom kita berjumpa dengan dia. Ya, dia pagi-pagi dah pergi kebun. Awal juga dia pergi kebun, ha? Okay. Saya ni pun tak biasa sangat pergi kebun ni. So, I pun kena tengok-tengok lah. Masa jalan-jalan. Maklum lah. Kan dah biasa kat KL kan. Okay, tengok belakang. Rasa ni pokok lada ni. Tak apa. Ini soalan nanti kita tanya kepada siapa? Expert lada kita. Okay, hai. Good morning everyone. Apa khabar? Ya. Apa ni menyelit orang ke? Apa yang you tengah buat ni? Ni, lada-lada ni dah masak. So, I petik-petik lah sikit pagi-pagi kan. Sementara matahari tak keluar lagi, orang tak panas lagi. So, inilah peluang yang kita guna untuk petik lada ni. Nah, kan? Banyak dah biji lada I dapat. Oh, rupanya itu biji lada. Okay. So, you nak sembang pasal lada ke pagi ni dengan I? Ya, pagi ni. Okey, jom kita pergi tempat sana. Okey. Sana kita duduk selesa sikit dan kita boleh sembang panjang sikit pasal lada pagi ni, okey? Okey, boleh. Jom, saya ikut. Okey. Hati-hati tau orang KL. Dia kata hati-hati orang KL lah. Kalau tak nanti jatuh, bahaya. Kita ni banyak dah masak tau. Cuma I tunggu dia betul-betul masak je ni untuk dipetik. Okay, come. Hai Mandy, hai Sofia, hai Eri, hai Didin, hai Katlin. Hai Rina. Okay, so kita dah sampai dah. Belakang saya ialah pokok lada. Tapi jangan tanya saya yang mana pokok lada lah. Saya pun susah nak bezakan ni. Apa, nanti kita tanya ini expert lada. Ya. Hai. Awal pagi dah kita pergi kebun ya. Okay. Macam ni okey tak? Selesa tak untuk kita sembang? Baru kita boleh sembang secara selesa kan? Okay. Boleh nampak pokok lada kita? Kita berada di kebun lada Nang Ori. Okay. So, apa cerita ni? Awal pagi mengendap saya ni dekat pokok lada ni. Sekarang jam berapa? Sekarang baru pukul 7.34 pagi. 7:30. Yes.
actually 7:30 kira awal lah untuk kita, untuk saya 7:30. Biasanya kita kat KL, saya pun asal daripada KL. We usually wake up around 6:30, mungkin 6 lah, 6:30. 7:30 tu lambat sikit lah. 7:30 office pun mula jam 8 kan. Yeah. So 6:37 we wake up. Cuma bezanya sekarang 7:30, nampak tak belakang kita? Dia terang, terang. Yes. Kalau di KL, ini dekat mungkin around 9 o'clock. Jam 9 pagi. Tapi sekarang jam 7 berapa tadi? 7:35. Eri cakap apa? Eri kata kat KL time ni baru nak mandi. Betul Eri. Akak setuju dengan kamu tau. So, akak pun kalau kat KL 7:30 I think yang pernah pukul 8 baru bangun tau. Tapi kalau kat Kuching beza sikit. Kalau kat Kuching pukul 5 mata dah buka besar sangat, tak boleh nak tidur dah. Siapa yang rasa yang tinggal kat kampung ni? Ni nampak tak? Saya punya how say that? Saya punya skin kan rasa lebih segar. Skin lebih segar ke? Ya, lebih tegang kan muka saya. Okay, actually beza banyak. Just to tell semua, hari ni kita sembang-sembang pagi ni bersama dengan Arwin. So suasananya di Kuching, di kebun memang banyak beza. Yeah. The first thing yang kita lihat ialah kita punya environment. Bahawanya sini di Sarawak, di Kuching dia lebih awal terang berbanding pada di KL. Yeah. Like I shared, jam sekarang 7:30, 7:40 in Kuching dah nampak terang. It seem like in KL jam 9. The second thing yang kita boleh betul-betul rasa ialah when we take a deep breath, kita ambil nafas panjang. Kita boleh rasa kesegaran udara kat sini. Memang segar. Kalau kat KL apa yang saya komplain yang? Kat KL sebab kebanyakan kita kan tinggal di kondo. Yeah. So you tahu lah, kita tak buka sliding door. Kalau kita buka memang kereta lah, motor lah, bunyi semua masuk. So kita akan kat confined area. So perbezaan ni sangat ketara. Kalau kita kat KL dan kita kat kebun ni. Tengok morning Jill. Wah, sekarang saya duduk di office Okay. Morning Sofia. Morning Sofia. Good morning Mandy, Eri, Rin juga dah bersama dengan kita pagi ni. Kita ucapkan thank you. Rin tanya mana pokok sireh, mana pokok lada orang KL. Tanya orang KL. Okey, aku tolong tanya Rin Sireh Sireh. Ada tak kita tanam pokok sireh ni? Saya rasa sireh pun saya tak tahu bentuk sireh. Saya rasa macam ni lah bentuk sireh. Rasa lebih kurang lah. Lebih kurang. So macam mana? You dah sampai sini. Puan Arwin, you dah sampai sini. Yes. Apa yang you rasa berbeza kalau di Kuala Lumpur? Okey, kalau di kampung bangun pagi-pagi, okey biasanya dalam pukul 4.30, pukul 5 I automatik bangun. I tak boleh tidur dah masa tu. Tak pasti kerana mungkin satu I awal tidur, tapi kedua secara semula jadi kalau jam 5 je set alarm, tak payah alarm pun automatik saya bangun dan saya tak boleh tidur balik. Dan saya rasa sangat segar. Yang bestnya saya rasa segar dan bangun je saya tak pernah pun pening kepala tau. Tak pernah pening kepala kecuali sakit lah kan. Tapi kalau dekat kondo, I bangun je tak boleh bangun. I kata yang kepala I pening lah. Tak boleh bangun lah dan I akan sambung tidur. Akhirnya sambung tidur sampai 7.30 baru bangun. Tapi bezalah kat KL ni dengan kat Kuching. That's why I suka kat Kuching. Lebih lagi bangun-bangun je tengok pokok lada kan. Lagilah bersemangat. Gitu. So apa Queen Lumah kata bestnya duduk lepak di tepi pokok lada. Yes, thank you Queen Lumah. Memang kami suka duduk lepak-lepak kat tepi rumah. Mana-mana pun ada kerusi. Sini ada kerusi, sana ada kerusi untuk kita lepak pagi-pagi. Okey Yang, apa sebenarnya topik yang kita nak bawa pagi ni Yang? Ini mungkin perkenalkan diri ke macam mana dulu Mungkin ramai lagi tak kenal kita. Boleh.
Saya perkenalkan diri saya dulu. Ya. Boleh? Nama saya Puan Awit. Saya merupakan founder untuk Nang Ori. Okey, saya juga digelar sebagai Ratu Lada. Okey, Ratu Lada macam ni lah gaya ya. Tunjuk sikit. Gaya seorang Ratu Lada. Gitu Ratu Lada Okey, nama saya Puan Awit. Saya merupakan founder untuk Nang Ori. Okey. Dan okey, saya seorang anak petani ataupun anak pekebun lada. Tapi kini saya adalah seorang usahawan lada dan juga pengeksport lada Sarawak. Okey, kepakaran saya pula apa ya? Cerita sikit, kepakaran saya adalah untuk membantu lebih ramai wanita ataupun suri rumah untuk menjana pendapatan secara online daripada rumah je untuk mendapat income setiap bulan dengan produk berasaskan lada Sarawak, lada terbaik dunia. You pula yang apa pula you ni? I panggil dah sayang. Takkanlah korang nak panggil sayang juga kan? Ya, hi. Pagi semua. Very good morning. Thank you semua yang join live pada pagi ini untuk kita borak-borak pasal lada dan juga sembang-sembang untuk berkenalan lah dengan semua orang. So, nama saya Jerry Wong. So, apa yang tadi Puan Awin introduce herself, bagi tips apa yang dia introduce herself, saya lah opposite. Kalau dia api, saya air. Kalau dia berasal daripada Sarawak Borneo, saya berasal daripada KL Semenanjung. So kalau apa yang dia tadi share, I think 80% is opposite. So for myself, saya membesar di Kuala Lumpur. Orang KL. Saya membesar di Kuala Lumpur, juga berasal di Semenanjung. So IC saya orang KL 14 lah. 14 14 bukan 13, 14. Okey. KL wilayah. So saya membesar kat sana, I would say that 30-40 years kat sana dah, kat KL. So saya membesar di KL, saya juga bekerja di Kuala Lumpur dan sekarang saya juga menguruskan bisnes sendiri di Kuala Lumpur. So anything on KL you tanya saya boleh beritahu kamu. Contohnya, okay, kalau pagi ni apa yang kita biasa makan kat KL? Nasi lemak. Betul tak, Eri? Pertama, nasi lemak. Yes. Kedua, mungkin wantan mi. Wantan mi. Ketiga, paling famous, tak boleh lari lah, roti canai. Roti canai. Nasi lemak, dan mungkin wantan mi, dan ketiga roti canai. Dan biasanya kita pergi, dan kita akan order lah. Pergi mamak. Biasanya kita panggil mamak, it's a cafe. So kita pergi, kita order, kita minum teh tarik dan kita start kerja. So nasi lemak sampai. nasi lemak, roti canai memang popular. You tanya kebanyakan orang kat KL, Selangor memang ni kita biasa makan. Okay. Ya, so kenapa Kenapa banyak sangat nasi lemak dari KL tu rasa nasi lemak tu sedap juga kan? Not bad. Not bad lah dia punya nasi. Lepas tu mengenyangkan. Dan dia ada macam-macam lah lauk nasi lemak tu. Macam-macam nasi lemak. Ayam, rendang, sotong. So biasanya pagi sebelum kerja, kalau tak sempat makan kat rumah, kita akan pergi mamak atau pergi kopitiam lah. Ya. So beza dengan kat sini makan apa pagi-pagi? Sini kita famous yang saya tahu, pertama kolok mi, kedua kuih cap ke atau kuih tiaw mi, ketiga apa Ketiga, orang Sarawak makan nasi. Pagi-pagi dah makan nasi dah kan. Sebelum pergi kebun kan. Kenapa kita makan nasi? Sebab kita nak make sure kita kenyang, bertenaga, berpeluh kan. So, orang Sarawak biasanya makan nasi berlaukkan lauk semalam. Siapa setuju? Okey, betul. Okey, so apa dia? Apa lagi yang kita nak sembang? Kami hari ni nak sembang apa lagi? Okey. So nak tanya you sikit. Ya.
bila first time you jumpa lada ni? Ni soalan bonus bagi kat dia kan. First time jumpa lada bila? First time saya jumpa lada. First time saya jumpa lada rasa kat Kuching lah. Okay. Saya pun tahu lada tu kat supermarket je. Kalau Okay. betul-betul nak kenal lada kan, di Kuching. Saya jumpa Puan Awin. Then Dia tahu ke ni dia lada? akan Lada. First time dia jumpa lada ni this kat is lada. Kuching dia kata. oh, rupa-rupanya ini lada. Lada yang kita dah petik dah pagi tadi. Rupa-rupanya ni lada kawan-kawan. Rupa-rupanya ni lada. Sebab ini berbeza. Kalau saya kat KL, orang kata lada. Ini bukan lada. Ini bukan lada. Ini apa? Kalau kat KL, orang tanya, nanti belikan saya lada. Saya kata, you nak lada yang warna merah ke warna hijau? Hijau. Is a green pepper or is a red pepper? You tahu tak? Pepper tu yang saiz yang besar tu macam saiz apple. So saya akan tanya lah, you nak beli lada? Okay, boleh. So warna apa you nak? So rupa-rupanya Lada untuk orang Sarawak adalah lada ni. Kan? Actually ramai juga waktu saya tinggal kat Semenanjung. Kalau kawan-kawan saya kata saya adalah usahawan lada. So mereka tanyalah, you buat sos cili apa? Lada cili merah ke, cili hijau ke? Saya kata tak, lada Sarawak. So bezanya orang Sarawak dengan orang KL lada ni adalah orang Sarawak kalau sebut lada, kita kata ini lada. Kalau orang Semenanjung, lada tu adalah cabai. Cabai, cili. Nah, ini berkata lada kalau di KL tu adalah cili. Sofia Kumbang. Okey. Orang yang pernah tinggalkan KL tu mereka tahu kalau lada maksudnya cili. Okey. So, hari ni kan memandangkan kami dua, memang live nak cerita pasal lada je. Kelebihan satu lah, walaupun dia orang KL, dia suka membaca. Dia lain sikit dengan saya. Kalau saya lebih suka pergi kebun. Saya lebih suka aktiviti yang kekampungan kan. Tapi Jerry lain. Kalau saya tanya dia, Yang, apa yang you tahu pasal lada sekarang? Lain dah ceritanya. Okey, apa yang you tahu pasal lada ni? Okey, aku tunjuk sikit kat mereka ni. Lada. Apa yang you tahu pasal lada ni? Okey, lada ni atau nama saintifiknya juga dikenali sebagai Piper nigrum. Okey, macam Piper nigrum. Okey, kita pronounce Piper nigrum. Okey. Piper nigrum. Okey. So untuk pengetahuan umum dan kawan-kawan kita yang tengah mengikuti live pada pagi ini, terima kasih sekali lagi telah mengikuti live pada pagi ini. Thank you. So untuk pengetahuan semua, lada hitam ni satu rempah yang penting sejak dahulu lagi. Okay, bukan 10 years ago, 20 years ago. I'll say that maybe few hundred years ago, memang pepper, lada adalah salah satu rempah ratus yang digunakan oleh berbagai-bagai negara, daripada benua Arab atau daripada benua Asia. Memang mereka berdagang untuk rempah ratus, dan salah satu rempah ratus yang penting dan digemari oleh orang ramai ialah lada. So lada buah ni kat belakang saya ialah pokok lada. Begitu. Pokok lada. Okey, ini bukan sirih. Thank you. Betulkan saya, ini bukan sirih, ini lada. Okey. So kita dah tadi Arwin dia dah petik lada. So inilah tangkainya macam ni, kita dah petik. So saya akan buka satu biji. Nampak tak? Okey, ini biji lada. Biasanya biji lada ni saiz lebih kurang 5 ml diameter. Dan dia akan berwarna hijau. Hijau berarti dia sudah matang dan boleh dipetik. Dan dia akan kumpul bersama menjadi satu tangkai. So dia kalau kita go through
Wikipedia dia akan kata is a flowering wine. Flowering wine? Wow, first time je saya dengar ni. Yeah, flowering wine from the peppercorn family. Peppercorn ialah pepper, ni peppercorn. Dia punya bentuk pun macam corn. Flowering wine maksudnya ialah dia adalah satu tumbuhan yang menjala. Flowering wine, tumbuhan menjala. Seperti kita tahu pokok lada, buah-buahannya tunjuk sikit. dia akan perasan tak? Setiap pokok lada kat tengah dia ada tiang. Dia tak boleh tumbuh seperti macam nenas, macam watermelon, macam timun dia kat lantai. Dia mesti ada satu tiang. Biasanya di Sarawak kita guna tiang kayu, kita letak kat tengah. Kita guna tiang belian sebenarnya ya. Tiang belian thank you. Supaya dia lagi tahan lama. Kalau sebab ni kan at least dia kena 10 tahun. Kalau kita guna tiang biasa 2-3 tahun runtuh, habislah kita punya pokok lada kan. Sebab tu kita guna tiang belian. Ya. So ni tiang belian. Biasanya dia akan tahan dekat 10 tahun. 10, 20, 30 even though. Dan ni tiang belian. So kenapa dia panggil flowering wine ialah masa kita tanam di bawah dan dia akan menjala meliliti dan untuk mendapat bantuan atau sokongan kayu ni untuk membesar. So macam ni pokok Puan Awin lebih kurang dah umur berapa? Yang lada kita ni lebih kurang pokok dia 2 tahun lah. 2 tahun semenjak PKP last year. Sebelum PKP tu kita tanam. Ya, so okay, siapa cakap? Si Ramlah cakap cantik pokok ladanya. Ya, thank you. So kalau kita tengok kat belakang saya, ini dekat 2 tahun pokok lada. So dia punya tinggi sekarang 2 tahun lebih kurang tinggi saya. Okay. Tinggi saya. Wah, pakar sudah ni. Boleh explain ni. Saya punya tinggi, saya pun bukan tinggi sangat. Kan orang Malaysia. Orang Malaysia, bukan orang Eropah. Saya lebih kurang 1.7 lah. 1.7 plus minus. So 2 tahun dia akan tinggi ni. So kita boleh katakan pokok lada dia akan tumbuh lebih kurang 1 meter dalam setahun. Yes. Dan biasanya kita kena tuai atau kita ambil hasilnya. First hasil kita ambil bila? Yang tu rahsia saya. Saya akan kongsikan ke kamu orang setiap hari bagaimana cara penanamannya, bagaimana cara penuaiannya, penjagaannya. Yang tu saya akan kongsikan. Hari ni saya nak sembang pasal basic lada je. Tak sabar dah ya. Gitu. So basic lada yang pertama. Yes. Kita dah tahu apa itu lada. Didin tanya tahun ke berapa start harvest. Itu rahsia ya Didin. Itu kita akan jawab pada live yang kedua, ketiga, keempat. Kita ada banyak lagi sesi live yang kita akan cerita semua pasal lada je. Sembang pasal lada je. Yes, kita akan sembang. Ya. Yeah. So hari ni kita dah tahu apa tu lada. Namanya scientific ialah Piper nigrum. Dan juga dia ialah flowering wines yang daripada family peppercorn. Yes. So kita dah tahu. So yang kedua, kita juga tahu lada merupakan rempah ratus atau rempah yang memang wajib atau ada di kebanyakan family. Yes. Okay? Kebanyakan family. Satu memang rumah perlu. Mesti wajib satu botol lada. Gitu. Yang ketiga, kita dah tahu bentuk lada. Bentuk lada bukan cabai ini yang penting ni orang Semenanjung ni. Cakap pasal lada, okey, dia akan tanya, you nak lada, nak cabai warna merah ke hijau? No. So lada, this is lada bentuk lada. So kita go through back to basic hari ni. Sembang-sembang pagi ni, first episode kita, apakah itu lada? Ya. Okay. Jill kata kayu belian harga emas tu madam. Yes. Kayu belian sekarang memang gila-gila mahal. Dulu kita boleh dapat harga RM10. Sekarang RM10. Satu kayu belian ni harga dia RM10. Tapi sekarang saya rasa kalau 35 ke RM40 satu kayu belian. Satu kayu ni harga 35-40. Yes. Mahal juga. Satu lah dia boleh tahan sampai 20 tahun, 30 tahun, even though sama usia dengan saya. Gitu. Okey, so saya nak cerita lagi pasal lada Sarawak ni. Lada Sarawak
seperti yang Jerry cakap, dia adalah lebah ratus, dijadikan perisa, dan dia juga tumbuh-tumbuhan tropika yang berasal daripada mana tahu tak? Daripada barat daya India. Macam mana ni, bukan daripada Sarawak kan? Baru saya tahu, rupa-rupanya asal usul lada berasal daripada barat daya India. Sebab itulah salah satu sebab orang kata kenapa orang Eropah menjajah Malaysia ataupun menjajah Borneo dulu. Salah satu sebab mereka nak mencari lada yang ada dekat Sarawak ni. Okey? Dan lada Sarawak sudah ditanam di Sarawak ya, di Sarawak pada tahun 1856. Dia dah lahir ke masa tu? 1856. 1856 guys. Wah, lebih daripada 100 tahun. Lebih. Ya. Dan dia betul-betul ditanam secara besar-besaran pada tahun 90-an lah. So tahun 90-an saya rasa ramai lagi kita yang belum lahir lah kan masa tu kan. Kan. Tapi tak apa. Dan lada Sarawak ni sudah menjadi satu tanaman kontang atau tanaman kering yang sangat penting kepada orang Sarawak, terutamanya di kawasan pendalaman, dan dianggarkan sekitar 67,000 orang menanam lada di sekitar Sarawak dengan keluasan lebih kurang 0.2 hektar. Maksudnya di sini lada kita tanam secara kecil-kecilan saja ya. Dia bukan tanam secara ladang. Ramai kawan-kawan saya kalau saya bawa lada kat Semenanjung kan, dia kata, "Win, berapa besar you punya ladang?" Ladang tu maksudnya ladang kelapa sawit. Ya. Apa lagi ladang yang boleh dikelarkan sebagai ladang? Getah. Tapi saya beritahu dia, kita punya kat Sarawak kita tanam lada ni secara tradisional, bukan secara ladang. So ini kita gelarkan sebagai kebun lada seperti di belakang ini. So biasanya lada ni popular di Sarawak. Yes. Ada mana-mana tempat yang kita boleh dapat atau banyak petani menanam lada? Di kawasan mana-mana yang boleh dapat? Okey, seperti kita tahulah, kalau dahulu 98% lada ditanam di Sarawak. Tapi sekarang saya baca statistik terbaru yang 85%. Maksudnya 5% tu mungkin sudah di Johor ataupun di negeri yang lain-lain lah. So 95% di Sarawak So tempat yang paling banyak menanam lada adalah Kuching, Kota Semarahan, Sri Aman, Betong dan Serikeh. Itu antara tempat-tempat yang paling banyak menanam lada. Kenapa? Daripada situ kita boleh lihatlah sukunya adalah, kalau suku daripada Kuching, Sri Aman, Betong, Serikeh adalah daripada suku Dayak. Maksudnya di sini kebanyakan orang yang menanam lada ni adalah daripada suku orang Bidayuh ataupun suku orang Iban yang menetap di kawasan satu Kuching, Sri Aman, Betong and Serikeh. Gitu. Okey, so pada sekarang anggaran dia lebih berapa banyak lah? Lebih kurang berapa lama banyak dah tempat dikatakan untuk menanam lada ni? Okey, mengikut kita punya kajian, setakat ni lebih kurang kawasan penanaman lada di kawasan Sarawak adalah kira-kiranya 13,000 hektar. 13,000 hektar yang telah digunakan untuk penanaman lada Sarawak. Yes. Yeah. Dan mengikut Bailey Hi, good morning Billy. Billy kata pada tahun ketiga sudah mula berbuah dengan banyak. Yes. Dan bergantung pada penjagaan. Lada ini boleh bertahan lebih kurang 10 tahun. Sebab itulah kita kena guna tiang yang keras tadi. Lepas tu Billy tambah lagi, dulu bapa saya juga penanam lada dan juga menampung keperluan hidup seharian. Tu yang tadi saya kata kenapa lada Sarawak ni ataupun lada mempunyai nilai yang sangat sentimental kepada orang Sarawak. Kerana saya percaya ramai yang di sini, okey, kalau kamu orang adalah seorang anak petani, mungkin kamu komen, saya anak pekebun lada. Saya percaya termasuk Tuan Billy. Tuan Billy adalah seorang yang sangat terkenal yang dia adalah I think a director dekat one of the agency, dan dia juga mengatakan dia adalah seorang anak pekebun lada seperti saya. Okey, mesti mempunyai nilai sentimental seperti saya. So itulah sebabnya lada ni, kalau sebut pasal lada, kita akan ingat ibu bapa, nenek moyang lah. Nenek moyang kami memang menanam lada daripada dulu lagi. Ya.
Okey. So mungkin Didin cakap apa? Didin pernah ikut tanam lada dulu. Masih zaman kanak-kanak. Seronok angkut tiang belian. Oh, patutlah Tiang belian yang dia kata seronok angkut tu berat. patutlah Didin sudah ada power pack Didin Yes. Ya. So So sini siapa kata dia anak pekebun lada? Queen rumah kita dia kata saya anak pekebun lada. Dorasta juga anak pekebun lada. Okey, siapa lagi anak pekebun lada ni? Mungkin kita boleh tengok sikit. Saya rasa ramai adalah anak pekebun lada kat sini kan. Siapa lagi anak pekebun lada? Mungkin orang boleh komen. Saya anak pekebun lada, samalah macam saya. Seperti saya kata, kalau saya memang anak pekebun lada. Jill kata apa? Dulu masa kecil selalu ikut atuk dan nenek ke kebun lada. Kutip buah lada, seronok panjat tangga sambil ambil buah dulu. Tapi ada lagi satu best yang kalau pasal panjat lada, kutip lada ni, kita akan panjat dengan tangga. So every time kalau kat ini dah kita punya lada ni dah dekat tepi rumah. So kita punya tanah datar lah. Kalau dulu kita kebun lada ni kita tanam dekat gunung, bukit. So every time kita punya tangga kayu tu tak stable kan, kita akan jatuh. So daripada tangga kayu jatuh tu, waktu kita jatuh tu kita positif Superman, tak sakit pun rasa. Okay. So itu pasal siapa anak pekebun lada. Ramai ni, ramai kat sini. So daripada perkongsian daripada Puan Awin, kita tahu salah satu hasil bumi yang ditanam atau diterokai oleh suku Dayak ialah lada Sarawak. Yes. So kebanyakan ibu bapa atau the earlier generation, nenek datuk, mereka kebanyakan ialah penanam lada. Sebab penanam lada dapat membekalkan satu source of pendapatan, income kepada keluarga mereka. Dan juga lada Sarawak popular dan amat ada permintaan yang tinggi. So mungkin di situ kita tahu banyak orang continue untuk menanam lada Sarawak sampai ke generasi yang sekarang. Okay, so biasanya lada tu dieksport kan, yang kan? Mungkin kita boleh bagi sedikit fakta yang kita cari pasal ekspor lada ni. Berapa banyak lada kita dieksport ke luar negara? Orang akan dengar kalau lada bukan setakat makan kat Malaysia, tapi lada Sarawak ni kita eksport. Yang terkenal dengan lada terbaik dunia. Orang tahu je pasal sebut lada je, orang ingat lada terbaik dunia. So ke mana mereka nak, macam mana mereka, apa maksud saya, dieksport ke mana tu? Okay. Malaysia mengeksport lebih kurang 3,000 metric ton. 30,000 metric ton setahun. Dan cuba teka, daripada 30,000 metric ton setahun, berapa persen daripadanya ialah lada Sarawak? Maksudnya berapa persen lada tu ekspor lada Sarawak? Cuba teka. Soalannya berapa persen Sarawak ekspor lah macam tu Ya, berapa persen daripada 30,000 metric ton? Berapa persen? Cuba key in berapa persen you orang rasa? Mungkin saya bagilah jawapannya, boleh? 70 betul tak? Tak betul. Oh, 70 tak betul rupanya. Lebih tinggi ke lebih rendah? Lebih tinggi lagi. 80? Kurang lagi tu, tak cukup. Tak cukup. Oh, 90. 90 pun tak cukup. Tak cukup. So berapa? Didin dah teka dah 95%, Ramlah kata 93%. Ada lagi yang nak teka lagi tak? Berapa persen lada kita dieksport daripada Sarawak daripada Sarawak? Main DJ kata 90%. Okey. Tuan Billy kata Tuan Jerry, lada Sarawak memang ada lada asli yang terbaik, tiada adunan. Oh, itu betul. Kita sokong. Ini kenyataan daripada Tuan Billy. Memang the best. Ya. Sofia kata 95%. So jawapan dia apa yang? Okay, so estimate semua pun tepat, lebih daripada 90%. So lada Sarawak merangkumi lebih kurang 95% pengeksportan lada untuk negara Malaysia. Daripada 30,000 metric ton, 95%
merupakan lada Sarawak. Lada dari Sarawak, lada yang ditanam kat Sarawak. Macam tu. Begitu besarnya ekspor, dan kita tahu nilai komoditi yang diekspor merupakan nilai komoditi grade A. Grade A usually the best atau double A baru diekspor ke luar negara. Ya, betul. Sebab ia juga merangkumi salah satu komoditi utama Malaysia. 95% 95%. from Sarawak. Sarawak sahaja. Sahaja. Okey. So, negara manalah selain daripada Sarawak ataupun Malaysia yang juga pengeluar lada dunia? Selain daripada Sarawak lah, kan kita tahu kalau Sarawak orang tahu itu lada terbaik dunia. Selain daripada Sarawak ataupun selain daripada Malaysia? Okey, terdapat juga negara-negara pengeksport lada. Pertama, dia ialah negara Vietnam. Kedua, India. Ketiga, Indonesia. Keempat, Brazil. Dan Malaysia menduduki tangga kelima sebagai negara pengeluar lada sedunia. Okey. Daripada faktor ini kita tahu bahawa negara-negara di Asia ialah mempunyai ciri-ciri iklim dan juga muka bumi yang lebih sesuai untuk menanam lada. Sebagai contohnya tiga negara terbesar atau 4 negara pengekspor utama, Vietnam, India, Indonesia dan Malaysia. Ya, ialah pengekspor one of the top 5 yang mengekspor lada sedunia. Tapi I nak beritahu you all, lada Sarawak, especially lada putih Sarawak yang digelar creamer white pepper merupakan lada terbaik dunia. Okey? Yang tu kita tak boleh nak sangka apa, macam mana nak cakap ni? Kita tidak boleh nak menyangka. Kita tak boleh sangkal kenyataan itu. Sangkal, tak boleh nak sangkal. Atau kita tidak boleh menafikan kenyataan itu. Tuan Billy kata apa? Vietnam, Didin kata Vietnam rasanya pengeluar terbesar di dunia. Yes. Buat masa ni memang Vietnam. Tapi I ada experience tau yang waktu kita IPEX kan, yang di mana semua pengeluar-pengeluar lada dunia berkumpul dan kita ada expo pameran untuk lada-lada kita. So masa tu ada datang daripada Vietnam, daripada Indonesia, dari Malaysia, dari masa tu Nang Ori wakil dari Malaysia, dan dari Cambodia masa tu ada. Cambodia walaupun dia bukan pengeluar terbesar kan, tapi dia juga ada pada expo tu. Dan waktu kita cuba bandingkannya, macam mana perasaan you masa tu? Berarti seperti sekarang kan ada itu pertandingan Euro 2020. Yes. Football rasa semua nampak Euro 2020. So macam Sarawak Pepper ialah macam underdog. Okey. Underdog? Apa tu underdog ni? Underdog berarti kita ialah pesaing tapi bukan pesaing utama. Ya, macam Euro 2020 maybe yang popularnya seperti Germany, Belgium. So Sarawak Pepper bukan. So masa Puan Awin sebagai wakil daripada Malaysia dengan MPB masa tu. MPB ialah Malaysia Pepper Board. So dia telah dipilih dan dijemput untuk mewakil Malaysia untuk mengikuti expo pameran yang dihadiri oleh semua negara-negara pengekspor utama, IPEX. So saya rasa masa tu dia akan rasa wow, there is so many global players. Global players yang ekspornya bukan 30,000 metric ton like Malaysia. Berapa Vietnam ekspor? Saya tak pasti, tapi Vietnam adalah pengeluar lada terbanyak dunia. Tapi kalau dari segi kualiti tu tak boleh dibandingkan. Especially on lada putih dia tu, kita boleh nampak lada putih kita sebiji-sebiji tau, besar macam ni. Tapi kalau lada mereka, lada putih tu macam sepok-sepok sikit. Saya pun tak pasti cara mereka buat, tapi saya boleh lihat lah. Saya rasa wah, bangganya saya dengan membawa lada Sarawak Nang Ori tu, ataupun lada Sarawak Malaysia yang betul-betul besar, biji dia sangat cantik masa tu. Dan
I rasa macam so proud to represent my Malaysia punya lada kan. Kalau di antara bangsa lah, orang tak cakap ini sebagai lada Sarawak. Orang sebut kita sebagai lada Malaysia. The best pepper in the world is Malaysia pepper. So masa tu saya pewakil lah Malaysia kan. Dan bestnya saya boleh nampak lada-lada kita adalah antara lada yang paling cantik dari segi kualiti lah. Daripada bijinya juga. Ya. So maksudnya apa yang Puan nak tambah Puan Awing punya points ialah kita specialty kita ialah Sarawak pepper yang berkualiti. So kita masa kita jumpa dengan global players, memang kita akan look small, but in quality we are one of the top. Kenapa kita boleh cakap we are one of the top? Sebab kebanyakan Sarawak pepper diimport oleh negara Jepun. Yes. Seperti negara Jepun, juga negara from Singapore, Hong Kong, Korea, Taiwan dan juga negara Europe. Okay. Negara terutama negara Jepun, dia punya kriteria untuk import lada adalah sangat tinggi. And mereka memang ambil yang one of the best quality. Yeah. And very good news, Sarawak pepper export dengan kuantiti yang sangat tinggi ke negara Jepun. Yes. Dan ini boleh menunjukkan bahawa kita punya tahap quality daripada penanam lada sampai pemprosesan, sampai pemasaran, penilaian, penggradean adalah very top quality untuk lada Sarawak. Betul tak? Betul. Puan Awing? Betul. Sebab kenapa? Ada sebab dia. Sebabnya salah satu sebab lah kerana adanya campur tangan ataupun ada satu lembaga yang menjaga kualiti-kualiti lada kita ni, iaitu yang orang sentiasa kenal sebagai Lembaga Lada Malaysia ataupun MPB lah, MPB Malaysia Paper Board. Nah, di mana mereka memain peranan yang sangat penting untuk memastikan lada-lada kita ditanam dan untuk memastikan kualiti lada kita terjaga. Apa lagi tugas-tugas mereka melakukan grading and pembersihan juga dilakukan oleh MPB. Kalau MPB tak keluarkan sijil, lada Sarawak tak boleh keluar, especially lada Nangori. Okey, sebab itulah kita punya kualiti lada di Nangori kalau dibandingkan dengan lada-lada lain, kita punya kualiti memang the best. Sebab kita dah melalui satu proses. Tapi proses-proses tu I tak cerita kali ni. Nak cerita pasal lada je kali ni. Ya. So kita juga berterima kasih, banyak berterima kasih kepada Malaysian Pepper Board, MPB. Ialah satu federal statutory body under Ministry of Plantation Industry Commodities of Malaysia. Dia di-establish on 1st of January 2007. 2007. Dan dah lama. MPB mempunyai cawangan atau pusat head office di Kuching dengan 9 branch di Sarawak. Yes. Okay. And dia ada 2 regional office. Yang pertama atau bukan pertama, salah satunya ialah di Johor Bahru. Kedua di Kota Kinabalu. Ya. Apa peranan Malaysia Pepper Board yang boleh menjadikan Sarawak pepper begitu terkenal? Apa peranan mereka? Peranannya, okey. Sebagaimana yang orang tahu, saya merupakan the one and only. Masih lagi ke? Merupakan the one and only. Saya rasa masih lagi yang wanita Dayak yang mempunyai lesen untuk mengeksport lada Sarawak. Maksudnya di sini, untuk kita mengeksport lada Sarawak, kita kena memohon lesen ini. Dan untuk proses memohon lesen ini tidaklah mudah. Kita harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, apakah tugas Malaysia Pepper Board tu adalah satu, dia akan mengeluarkan lesen untuk orang yang berkelayakan untuk mengeluarkan lada Sarawak. Yang kedua, yang saya cakap tadi, Malaysia Pepper Board ni membantu petani-petani untuk memastikan mereka punya penanaman, pemprosesan maupun penuaian memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga,
sebelum lada yang sudah diproses peringkat kebun tu, mereka akan hantar ke Malaysia Paperboard untuk diproses sekali lagi untuk membuang kuman dan sebagainya lah, dan barulah dikeluarkan sijil yang dikatakan sijil grading. Sijil grading tu nanti saya akan ceritakan dekat kita punya episod live yang akan datang. Boleh. So again, kita nak ucapkan terima kasih kepada MPB, Malaysia Paperboard, banyak-banyak membantu penanam-penanam dan petani-petani lada Sarawak. Banyak nasihat, banyak workshop, banyak bantuan yang diberi oleh Paperboard untuk menaikkan kualiti dan mengekalkan kualiti Sarawak pepper sebagai Sarawak pepper is a preferred pepper untuk semua orang. Saya baca komen di sini yang Tuan Billy kata saya sejak dari lahir hingga sekarang bermain dengan lada. Memang anak pekebun lada dalam masakan yang terutamanya exotic food. Masakan kalau tak ada lada memang tak lengkap. Betul, saya setuju. Dan Jill pula kata dari mata turun ke hati, produk Nang Ori is the best. Si Suzila pula cakap, kita punya Dorasta, dia kata dari kecil masa cuti sekolah pun ikut parents pergi kutip lada. Curam pula tu, memang akan jadi Superman. Jadi Superwoman kita kan. Lepas tu habis seluar kotor, seronok. Tuan Willy cakap apa lagi? Tuan Jerry, lada Sarawak memang lada yang asli, tiada adukan. Betul, saya sokong, saya setuju 100%. Dan Jill pula kata masakan itu ditabur dengan sebut lada, Nang Ori lagi power Wow. Ini peminat lada ni. Apa cerita sikit? Kalau pagi-pagi tak ada lada, apa cerita ni? Siapa lagi peminat lada kita kat rumah? Saya memang suka guna lada. Mungkin juga sebab saya suku Cina. So biasanya kita akan guna lada untuk breakfast seperti yang digemari oleh ramai orang, half boiled egg, telur separuh masak, dan juga kadang-kadang kita minum sup, kita akan letak white pepper. Dan saya percaya ramai atau kebanyakan daripada kita suka makan western. Betul tak? Betul. So kalau kita pergi restoran atau cafe western, kita order, normally dia akan mesti ada menu ni, black pepper sauce atau black pepper sauce. Betul tak? Betul. So dia akan kata, okay, sir, your order, what sauce you want? Black pepper, mushroom. Ini dua mesti ada. So berarti black pepper merupakan satu consider ingredient yang penting, yang wajib untuk western atau untuk restoran-restoran yang menghidangkan western food. Betul tak? Betul. Okay, so saya rasa topik pada hari ini saya rasa dah cukup. Okay, untuk mereka yang siapa sahaja yang ingin mendapatkan produk lada kita, ya orang boleh beli daripada kita punya website www.nangori.com.my ataupun you orang boleh beli www.nangori.com.my ataupun boleh beli daripada pengedar-pengedar kita yang sah, ataupun ejen-ejen Nang Ori di seluruh Malaysia. Mungkin lepas ni ejen-ejen kita boleh letakkan nombor telefon anda supaya untuk orang lebih memudahkan, orang boleh mencari lada daripada kamu orang ataupun membeli lada daripada kamu orang, ataupun you orang boleh beli daripada pasar raya yang sudah menjual produk kita. Yang pertama, you orang boleh dapatkan di Ion Mall. Ion Mall Jasco, produk lada kita boleh didapati di sana. Boleh juga beli daripada Maidin, di Semenanjung Malaysia, seluruh Malaysia. Boleh beli daripada Giant, Giant seluruh Malaysia. Kita juga boleh lada kita juga boleh didapati di TF Mart, TF Mart untuk kawasan yang Pahang, kawasan yang utara sikit, boleh belikan daripada TF Mart, Red Tick, mana lagi yang kebanyakan hypermarket atau seluruh Malaysia di Semenanjung memang ada jenama Nang Ori. Boleh dapat di dua tempat. Boleh cari, kita punya jenama ada di bahagian
produk buatan Malaysia produk buatan Malaysia atau di kawasan yang menjual spice. Ya, Spice. spice. Okey. Ya. Ini cakap saya dari Semenanjung dah hafal proses lada. Wow. Macam mana tu kita bagi tepukan untuk kita punya adik conteng kita. Dia memang sangat pakar pasal lada dah. Dah 4 tahun dia bercerita pasal lada ni. Ya. Okey, Jill kata apa ni? Ya, saya memang suka sebut lada sejak dan konsum lada Nang Ori. Saya tak pandang lain. Tak pandang yang lain. Cantik. Sebut lada Nang Ori lain daripada yang lain. Ya, even dalam handbag pun ada botol sebut lada ni. Wah, bagus. Amazing gila tu. Jill, thank you for your support. Katanya dalam beg dia pun ada lada Nang Ori dia bawa ke mana-mana. Yeah. Okey, siapa lagi? Tuan Billy kata mi sup tanpa lada tak lengkap. Thank you Tuan Billy. Okey, Maya Melissa kata Ion, Giant, Maidim, TF Value. Okey, Lulu Hypermarket. Ya, aku lupa Lulu Hypermarket. Thank you everyone untuk yang support kita live pada hari ni. Sampai ke Sunshine Penang. Sunshine Penang. Supermarket Sunshine juga menjual produk kita atau kita boleh dapatkan produk Nang Ori di Sunshine. Yes. Bayangkan kita punya produk daripada kilang di mana? Kilang kita daripada kebun lah kita cakap kan. Kebun. Daripada kebun. So kita hantar ke Semenanjung. Yeah. Semenanjung produk kita ada di Kuala Lumpur, Selangor. Boleh sampai di Pahang dan last boleh sampai di Penang. Ya. Kalau di kawasan Kuching, mana kita boleh dapat? Kalau di Kuching, kamu orang boleh dapatkan lada Nang Ori dekat Tai Kiong. Kamu orang boleh dapatkan di CS Supermarket. CS Supermarket je. Boleh dapatkan juga di Maidin dengan Ion lah. Ion. Dan paling best, paling senang, you orang cari je mana-mana ejen. Kerana kita mempunyai ramai ejen Nang Ori seluruh Malaysia. Seperti Mandy, orang boleh klik saja nombor Mandy. Maka kamu orang boleh dapatkan lada Nang Ori daripada Mandy contoh dan lain-lain lagi. Ya, so kalau di sini boleh hubungi kita punya ejen-ejen yang ada dengan tengah live dengan kita dan juga boleh visit website kita. Yeah. Sebab kita tahu sekarang masih PKP kan. PKP. So PKP tak boleh pergi kedai. Beli online je lah. Beli online. Online pun boleh. Di www.nangori.com.my. Kalau tak, paling mudah carilah kita punya Executive Partner Mobile Nang Ori. Mereka sentiasa mempunyai stok Nang Ori yang mencukupi dekat mereka punya tangan. Dan Casey di sini kata anak-anak pun suka lada Sarawak Nang Ori. Kalau ada sup, mereka secara automatik minta lada Sarawak. Okey, yang saya rasa kita dah sampai dah penghujung rancangan kita ni. Macam mana hari ni punya sembang-sembang episod pertama bersama dengan Puan Arwin sebagai founder. Kucing pun minat dengan lada. Okay, thank you. Thank you, San. Okay, saya rasa macam mana? Bagi komen. Kalau ada yang berminat lagi untuk kita sembang pasal lada, kita akan sembang lagi pasal lada pada esok, lusa dan seterusnya mengenai cara penanaman lada, pemprosesan lada dan bagaimana lada kita yang kita tanam ni menjadikannya lada terbaik dunia. So yang minat untuk kita sambung, tekan nak, NAK, nak. Ya. So tekan nak supaya kita dapatkan energi dan dapatkan feedback daripada kalian-kalian yang join. Again, kasih pada semua sebab join. Dan boleh cakap ada jenis-jenis lada yang tu akan kita ceritakan juga pada episod yang akan datang. Okay? Thank you Sofia, nak. Yes, thank you everyone. Boleh type. Nak. Thank you. So saya rasa kita dah sampai penghujung rancangan kita ya. Kasih. Kita sembang lagi esok boleh? Boleh. Kasih kepada kita founder dan juga kita punya consider owner untuk syarikat Joey's Trading untuk jenama Nang Ori. So kasih pagi ni
Thank you for joining untuk sesi sembang pagi-pagi ini. Ya, kita nak ucapkan Ya. thank you juga kepada semua follower-follower Naoli, peminat-peminat Lada Sarawak dan semua kawan-kawan yang mengikuti live kita pada hari ini. So, kita nak akhiri kita punya live ni dengan apa yang? Dengan kita punya tagline. Oh, tagline macam mana? Kalau boleh, mari ramai-ramai kita ucapkan tagline kita biar bergegas satu Malaysia. Okey. Okey, jom. Nang Ori, nang benar-benar power. Guys, cuba